Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan semua pelajar sihat. Terima kasih join kelas cikgu hari ini, kelas secara santai iaitu kita ulang kaji topik modul 4, tingkatan 4. Modul 4, tingkatan 4. Okay pelajar, apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, alright. Jadi hari ini topik dia sebenarnya penting, tingkatan 4. Pelajar pelajar yang tingkatan 4 kalau join hari ini lagi baguslah. Okey, untuk tingkatan 5 untuk sebagai pengukuhan dah. Saya rasa pelajar tingkatan 5 pun banyak dah buat latihan ni tapi mungkin kita boleh lihat secara sekali lalu. Okey, jadi pelajar pun dah tahu kan, hari ni cikgu pun dah sharekan slide pembukaan sekolah kan. Bagi-bagi negeri yang fasa 4 dah Kita tengok setiap minggu ada je peralihan fasa. Jadi kita harapkan pelajar semua bersedialah untuk ke sekolah, tapi bergantung kepada fasa dan juga kes terkini lah, insyaAllah. Kita harapkan, doakan semoga kes COVID semakin berkurang, insyaAllah. Okey, jadi pelajar-pelajar, hari ini pelajar cikgu dah bekalkan nota. Okey, cikgu dah bekalkan nota. Yang panjang juga cikgu dah masukkan dalam ruangan komen untuk nota. Okey pelajar, untuk soalan ni pelajar, untuk terutama tingkatan 4 dah. Tingkatan 4 pelajar 2 minggu lepas cikgu dah buat soalan dokumen. Dokumen tu cikgu ajar dokumen terus pindah kepada buku catatan pertama. Okey, soalan buku catatan pertama ni akan ada 2 bentuk untuk tingkatan 4. Untuk tingkatan 4 2 bentuk. Okey, biasanya soalan sama ada cikgu awak akan bagi dalam bentuk dokumen. Dia bagi banyak dokumen, pindahkan kepada buku tunai, pindahkan pada jurnal. Okey, alright. Jadi dokumen cikgu dah kupas panjang lebar 2 minggu cikgu kupas. Okey, lepas tu belajar, ada juga soalan saya rasa banyak soalan dah. Banyak soalan dia akan bagi apa? Soalan dalam bentuk ayat. Soalan dalam bentuk ayat pindahkan ke mana? Buku catatan pertama. Jadi bentuk ayat dia macam mana? Bentuk ayat dia seperti hari ni kita nak. Okey, jadi pelajar saya gunakan soalan buku teks pun dah cukup dah. Konsep je, lepas tu pelajar pelbagaikan. Pelajar pelbagaikan. Okey. Jadi pelajar-pelajar boleh saya share skrin. Okay, saya share skrin. Jadi pelajar-pelajar yang pakai handphone boleh tengok cikgu yang cikgu share. Yang Okey, pelajar-pelajar yang ada pakai komputer boleh pin gambar cikgu, yang mana pakai handphone mungkin skrin dia kecil boleh pin pin yang cikgu share. Okey? Alright. Okey, jadi pelajar-pelajar kita teruskan. Okey, pelajar-pelajar kita teruskan. Nak belajar ini pada asas lah belajar. Ini pelajar ekon mesti kena tahu. Pelajar mungkin dah tahu, mungkin kita kenal pasti sedikit cikgu terangkan trik-trik yang berlaku dekat sini Okey. Pelajar, sekali lalu je secara pantas. Saya rasa pelajar dah nota ni panjang ni. Kalau cikgu nak kupas setengah jam. Pelajar, jadi pelajar sekali lalu. Buku catatan pertama ada berapa? Ikutkan ada 3. Jurnal, buku tunai dan juga buku tunai runcit. Okey, buku tunai runcit ni cikgu akan sentuh khas. Buku tunai runcit. Sebab apa? Biasanya buku tunai runcit ni akan ada soalan bersendiri. Tapi boleh juga digabungkan. Boleh. Tapi buku tunai runcit ni cikgu akan buat khas. Okey. Jurnal ada 2. Jurnal apa? Khas dan juga jurnal. Okey pelajar. Kita tengoklah pelajar. Kita minggu lepas kita dah tengoklah buku tunai untuk apa, buku tunai runcit Okey, jadi pelajar, ini pelajar boleh lihat baliklah nota. Jadi cikgu terus je lah pelajar Okey, jurnal ada 2 arm. Apa tujuan untuk jurnal arm? Biasanya jurnal arm ialah untuk catatan pembukaan, belian dan jualan aset secara kredit, ambilan barang niaga, modal tambahan selain tunai dan bank dan juga catatan penutupan. Okey pelajar. Yang first hari ni, soalan pertama yang kita nak buat jurnal am. Jurnal am berkaitan dengan apa? Jurnal am berkaitan dengan catatan pembukaan. Catatan pembukaan. Macam mana catatan pembukaan? Okey, soalan banyaklah. Sebenarnya cikgu nak berisikan soalan. Kan kalau cikgu belajar dengan cikgu betul-betul, saya punya soalan pembukaan je cikgu akan bagi lebih kurang 8 variasi. 8 variasi. Tentang catatan pembukaan. Tapi hari ini kita tengok soalan seperti dalam buku teks, jadi pelajar cuba berbagaikan konsep yang sama. Okey, alright. Jadi pelajar, kita tengok apa adalah jurnal am, kita tengok macam mana kertas jurnal am. Okey pelajar. Ni special sikit pelajar. Okey pelajar, ni special sikit. Cikgu dah sediakan nota dah jurnal am. Jurnal am pusing macam mana pun, tengok balik nota cikgu ni mesti boleh dapat. Mesti boleh dapat. Jurnal am ni pelajar,
Jenam ni sebenarnya dalam bagi pelajar lah. Bagi pelajar yang menjawab dalam soalan jenam, dia agak susah sikit. Susah. Kenapa dia nak ingat debit, dia nak ingat kredit sebab dia tak berapa mahir. Debit kredit tu jadi kena hati-hati. Okey, jap. Saya bagi sarah jap. Okey, alright. Catatan bukan pelajar. Ini catatan bukan. Okey, jadi pelajar lihatlah nanti kita tengok soalan yang ada berkaitan, nanti kita akan lihat nota. Kalau tak nanti lama ni cikgu terangkan. Okey, jadi jenam kotak dia macam mana? Dia ada tarikh, dia ada butiran, folio. Folio untuk menjawab soalan tak diperlukan dah. Yang penting pelajar letakkan apa? Debit dan juga kredit. Okey, mesti ada debit, mesti kredit. Tak boleh buat kredit dulu, baru debit tak boleh. Dan juga kalau nak letak kredit, mesti letak ke dalam. Letak ke dalam. Untuk apa? Nak nampakkan beza antara debit dan juga kredit. Jadi pelajar kena tahu. Okey, ayat dia. Mesti ada keterangan. Setiap urus niaga dalam jenam ada keterangan. Kalau dia kata keterangan tidak diperlukan, barulah keterangan tak perlu. Okey, pelajar, keterangan ni pelajar untuk catatan pembukaan, ayat dia semua sama. Apa ayat dia? Aset, liability dan modal pada tarikh ini. Cukup. Bukan tarikh hari ini, jangan letak aset dan liability dan modal pada tarikh 12 September 2021. Bukan. Letak je pada tarikh ini. Itu ayat dia untuk catatan pembukaan. Alright, okey. Jadi pelajar nanti kita akan lihat lagi belian aset, jualan aset. Ambilan ni ada 3 jenis ambilan. Untuk kegunaan sendiri, kegunaan keluarga, ambilan untuk derma, promosi iklan, ambilan untuk guna perniagaan. Cikgu dah ringkaskan, cikgu dah simpulkan dekat sini. Ini yang selalu keluar peksa. Pelajar boleh ingat 7-7 ni, alhamdulillah sangat mudah, sangat mudah. Okey, jadi pelajar tak nak buang masa. Jadi kita terus tengok soalan nombor 1. Tengok soalan nombor 1. Okey, pelajar ready tak pelajar? Pelajar ada touchpad tak? Keluarkan touchpad. Apa-apa kertas lah. Pelajar buatlah catatan sekejap. Okey, ni cikgu keluarkan jenam cikgu. Okay. Ni jenam cikgu. Sekejap nampak macam tak besar lah cikgu punya ni. Okay, pelajar dah boleh tengok soalan, cuma kertas ni cikgu besarkan. Okey, biasa dekat peperiksaan, kertas journal arm dia dah bagi. Dia dah bagi. Peperiksaan sebenar SPM, journal arm dia dah bagi. Okey, kalau pelajar-pelajar nak buat latihan, macam mana cikgu nak buat latihan? Kalau nak buat latihan, pelajar gunakan test pad. Okey, ni test pad pelajar. Betul, test pad pelajar. Okey, pelajar gunakanlah pembaris. Macam saya ni gunakan pembaris anak saya. Pembaris panjang. Nampak ke tak nampak kan? Cik ada apa? Kartun kan? Cikgu guna, sama je pelajar. Sebut je pelajar journal, pelajar terus buat garisan yang hujung. Terus buat garisan hujung. Sekejap cikgu buatkan lakarkan. Okay, kita tulis dulu soalan apa kita nak buat. Kita nak buat soalan nombor 1. Tulis sikit soalan, alamak, comotnya tulisan cikgu. Sekejap cikgu tuliskan elok-elok sikit. Kita nak buat apa? Soalan 1. Tak boleh dia cantik lah. Itulah paling cantik. Okay, soalan 1. Okey pelajar. Jadi pelajar kita nak buat apa? Kita buat garis lah. Pelajar gariskan. Sekejap cikgu gariskan. Ini contoh-contoh. Pelajar kita tinggalkan satu baris tu untuk nak tulis tajuk. Jadi pelajar terus gariskan. Okay, sekejap. Cikgu pakai pembaris ni. Pembaris betul-betul ni. Patutnya cikgu pakai space. Tapi hari ni cikgu nak pakai ni. Saja pakai pembaris ni. Okey. Alright. Sekejap pelajar. Apa ni pembaris cikgu ni? Lari. Pelajar buatlah baris sampai bawah. Garis je sampai bawah. Garis je sampai bawah. Okey, pelajar garis je. Gariskan. Kalau cikgu pakai komputer Surface senang sikit. Hari ni cikgu ni tak pakai Surface. Cikgu pakai drawing board je. Okey, alright. Jadi pelajar buat. Okey, garisan pelajar buat lagi satu lagi barisan. Garisan pelajar buat garisan satu lagi. Okey, sekejap Okay, pelajar buat lagi garisan satu lagi. Okay, sampai bawah. Sampai bawah. Buat sampai bawah. Tak tegak gitu garisan. Stop. Tunggu ni garisan kita. Gariskan. Okay, alright. Lepas tu kat mana lagi? Okay, ujung sini. Okey, kat ujung sini gariskan. Okey, cukuplah. Pelajar. Layan je lah. Jadi pelajar boleh garis. Okey. Alright, ini cikgu tunjuk sekali je. Lepas ni cikgu pakai kertas cikgu yang dah siap tu.
Okey, jadi pelajar terus kita nak tulis apa ni? Soalan satu dia mengenai jurnal am. Jadi pelajar tulislah jurnal am. Jurnal am. Okey, jurnal am. Okey, ada apa jurnal am tadi cikgu kata? Tarikh. Tuliskan tarikh. Apa lagi? Butiran. Okey, lepas tu kalau ada ruangan folio nak buat garisan folio buatlah Okey, lepas tu dia ada apa? Debit dan juga kredit. Okey, kalau debit kredit ni nak tulis RM, lagi bagus. Biasa memang kita akan tulis RM. Okey, alright. Okey, jadi pelajar macam tu dah simple je. Terus garisan jangan buang masa banyak sangat. Okey, jadi seperti yang kita buat. Okey, kalau dah siap, kertas jurnal am, cakap dah siap. Cakap dah siap. Okey, dah siap ke belum? Jadi paling tidak cikgu tahu dah ramailah siap jurnal am ni sekali lalu je. Bentuk macam mana pun tak kisahlah. Asalkan awak ada jurnal am, jadi cikgu boleh bincang dengan awak sama-sama. Okey, dah siap ke belum? Dah, Hazim dah siap. Lagi-lagi. Cikgu nak tengok siapa yang dah siap ni. Tengok ramai dah siap, okeylah ni. Okey, keluarkan kertas sekali lalu. Buat jenayah ringkas je. Tak payah, soalan satu ni pendek je. Okey, alright. Okey, ramai dah siap. Okey, ramai dah siap. Okey, ramai dah siap. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi pelajar kita mulakan. Baca soalan. Jadi pelajar boleh rujuk buku teks. Pada 1 Mac 2016, baki aset dan liability perniagaan jalur adalah seperti berikut. Okey pelajar, ini soalan pembukaan. Biasa soalan pembukaan dia akan ada starting ni lah. Dia ada ayat dia cerita kita baru nak mula ke, kita meneruskan perniagaan ke, dia cerita. Untuk catatan pembukaan, memulakan ke meneruskan tak ada perbezaan. Tak ada perbezaan. Untuk catatan pembukaan untuk jurnal am. Jadi pelajar, bagaimana pelajar nak rekod dalam jurnal am? Pelajar rekodkan debit adalah aset. Kredit ialah apa? Liability dan juga equity bill. Aset. Apa dia aset? Aset ada dua. ABS dengan AS. Apa dia kredit? Kredit adalah liability. Liability pun ada dua. Liability bekas masa, liability semasa. Betul? Okey pelajar. Tolong saya label sekali lalu. Pelajar tolong cikgu label. Alatan pejabat. Debit ke kredit? Alatan pejabat. Alatan debit ke kredit? Debit. Kenapa debit? Aset. Bagus. Aset mesti debit. Kredit adalah liability dan okay, inventory. Debit. Bagus. Terima kasih. Tunai. Debit. Betul? Debit. Bagus. Bank. Bank ni bank ke bank overdraft? Kena hati-hati. Kalau bank overdraft, dia akan letak bank overdraft. Ataupun dia letak apa? Bracket. Jadi kena hati-hati lah. Okay, jadi pelajar dia akan sebut. Jangan risau. Okay, lepas tu berikutnya apa? Akaun belum bayar. Dekat mana? ABB. Kredit. Okay, alright. Jadi pelajar, kita dah boleh rekod untuk catatan pembukaan. Okay, pelajar sekali lalu sebenarnya pelajar. Kalau pelajar tengok sekali lalu ni, kalau pelajar label debit kredit, mesti imbang. Kalau imbang sekiranya dah ada modal. Modal ada, kena imbang. Kalau modal tak ada, modal akan jadi pengimbang. Alright? Okay, jadi soalan ni pelajar, untuk soalan satu ni, tak ada modal. Jadi modal akan jadi pengimbang. Pengimbang apa? Balance. Lepas tu cikgu kata, kalau ikutkan latihan cikgu, untuk catatan pembukaan je cikgu akan variasikan. Biasa paling tidak pun 8 soalan. 8 bentuk apa? Pembukaan. Jadi pelajar pun dah buat latihan dengan cikgu kat sekolah kan. Okey, jadi benda yang sama. Konsep cikgu nak ajar je. Okey, jadi pelajar teruskan kita rekod. Okey, yang pertama tulis apa dulu? Tahun 2016. Boleh? Okey, berapa tarikh? Mac 1. Disiplin ni kena jaga. Tarikh tak buat, semua salah. Tarikh mesti buat. Okey, apa dulu debit? Mesti masukkan debit. Alatan pejabat. Okey, boleh ramai ni depan saya ni berbagai-bagai macam pelajar ni. Mungkin ada pelajar yang dah betul-betul pandai, tak ada masalah. Pelajar terus je buat jadi saya pun nak bantu sebenarnya, objektifnya nak bantu pelajar yang betul-betul lemah. Jadi pelajar lihat. Okey, lepas tu apa lagi debit? Inventory. Mungkin depan saya ada lagi pelajar-pelajar yang tak hafal sifir. Pelajar, apa tu sifir cikgu? Mungkin pertama kali join kelas cikgu. Pelajar, sifir tu ialah sifir account adalah belanja, hasil, aset, liability, equity. Pelajar mesti kena hafal. Kalau pelajar tak jumpa kat mana cikgu sifir? Ada dalam video cikgu ada. Jadi pelajar boleh lihat. Kalau cikgu nak kupas lagi sifir, tak habis-habis pelajar. Cerita yang sama je. Okey, 1,800. Teruskan je bank.
Okey, berapa nilai bank? 12,700. Okey, habis. Dan last sekali ialah akaun belum bayar. Okey, masukkan dalam. Akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar. Siapa nama dia? Pembekal Joras. Okey, alright. Okey, 3250. Okey, 3250. Okey, alright. Selesai. Cikgu, kalau tak muat macam mana? Tak muat. Tak muat, tulis bawah. Bila pembekal, kalau tak muat pembekal jaringan, jangan tulis pembekal jaringan kat sini. Kena tulis kat bawah juga, ke dalam sikit. Pelajar. Okey, cikgu, kalau pelajar nak tanya, cikgu akaun belum bayar nak tulis tak? Cikgu awak tak tanya, cikgu tanya. Cikgu tanya, cikgu jawab. Cikgu tanya, cikgu jawab. Kalau akaun belum bayar ni tak nak tulis boleh tak? Sebenarnya kalau akaun belum bayar ni tak tulis pun tak apa. Sebab apa? Nama-nama pembekal, nama-nama perniagaan yang ada dekat kredit kita dah tahu itu adalah ABT. Nama-nama perniagaan yang ada dekat debit itu adalah ABT. Kita tahu. Pelajar, tapi tak naklah kita ikut seperti dalam buku teks, memang dia letakkan kredit, tuliskan butiran dia. Okey, selesai. Jadi imbang tak pelajar? Ikutkan tak imbang. Betul tak? Tengok nombor dah tahu dah. Okey, sekarang tak imbang. Okey, totalkan dulu debit. Okey, jumlahkan debit. Siapa yang dah dapat, totalkan debit. Cek dekat cikgu. Apa dia? Berapa nilai dia? Sebab kita nak cari yang kredit. Yang tak imbang ni. Berapa nak tak imbang? Nak cari. Okey, totalkan dulu. Okey, tolong cikgu. Cek. Siapa yang dah dapat cek buka mic pun boleh. Buka mic lagi cikgu suka. Okey, jadi yang debit berapa ribu? 34,000. Betul tak? Iskandar kata 34,000. Debit saja 34,000. Okey, alright. Bagus, terima kasih. 34,000. Okey, 34,000. Okey, jadi kredit mesti 34,000. Jadi pelajar berapa kurang dekat kredit? Supaya nak jadi imbang. Jadi pengimbang. Kan tak imbang. Berapa nak imbangkan? Berapa imbang dia? Okey, Maria dah dapat dah. 30750. 30750. Dapat tak? Okey, dapat. Ramai dapat. Apa butiran dia? Butiran dia adalah modal. Butiran dia adalah modal. Okey, jadi pelajar lengkapkanlah. Kalau pelajar nak garis, pelajar garislah. Biasa jumlah ni tak dapat markah. Tapi kalau pelajar buat, lagilah lengkap jawapan awak. Kalau awak buat, jawapan awak jadi lengkap. Jadi pelajar garis, kalau buat, jawapan awak lagi lengkap. Dapat Okey, alhamdulillah. Okey, alright. Jadi pelajar, apa keterangan kita nak tulis? Keterangan dia apa? Asset, liability ada? Asset, liability dan modal pada tarikh ini. Tulisan cikgu tak cantik lah, minta maaf. Asset, liability dan modal pada tarikh ini. Okey, selesai. Itu dia. Okey, ada sesiapa nak tanya tak? Faham tak? Boleh tak? Okey, catatan pembukaan, pelajar kena ingat, ada soalan, dia dah bagi modal. Kalau dah ada modal dekat sini, dah bagi modal, pastikan debit kredit tu mesti imbang. Kalau tak imbang, pelajar tersalah label. Kalau dia tak ada modal seperti yang kita buat sekarang, modal adalah sebagai pengimbang. Itu kena jelas. Okey? Alright. Okey, dekat sini pelajar soalan dia ada 2 soalan. Okey, yang berikutnya. Bawah ni pula. Okey, pada 17 Mac 2016, perniagaan pemilik membawa masuk komputer peribadi bernilai 4,500 untuk kegunaan perniagaan. Okey, alright. Apa keyword kat sini pelajar? Boleh tak cari keyword kat sini, dekat soalan ni? Pada 17 Mac 2016, pemilik membawa masuk komputer peribadi bernilai 4,500 untuk kegunaan perniagaan. Apa keyword dia? Dia ada keyword kat sini. Apa dia? Membawa masuk. Yes, bagus. Membawa masuk. Okey, membawa masuk dah tahu. Sekali lalu kalau pelajar dah tahu, lagi bagus. Tak tahu, tak apa. Tengok nota cikgu. Ada tak nota membawa masuk? Jadi pelajar yang mungkin baru masuk ni, pelajar cikgu dah bekalkan nota. Jumpa tak nota cikgu ni dalam channel cikgu? Jumpa tak? Jumpa okey, jumpa. Okey, dalam jenah nota ni dah cukup padat dah cikgu buat. Okey, jadi nota untuk jenah am untuk membawa masuk ada dekat nota nombor 7. Okey, apa dia membawa masuk? Okey, yang pertama ialah pelajar aset bukan semasa. Tak kisahlah pelajar, dia sebenarnya aset bukan semasa ni umum sangat. Jadi dia boleh juga apa-apa saja, aset semasa pun boleh. Contoh pelajar. Jadi pelajar keyword dia kalau membawa masuk je modal mesti kredit. Modal mesti kredit. Okey pelajar, yang satu lagi bawa masuk apa? Dia bawa masuk apa? Letak debit.
Kalau dia membawa masuk kenderaan, kenderaan akan debit. Membawa masuk premis, premis akan debit. Pelajar, membawa masuk premis. Boleh ke membawa masuk premis? Premis mana boleh angkat kan pelajar? Jadi membawa masuk kenderaan, kenderaan debit. Membawa masuk tunai, tunai debit. Membawa masuk tunai di bank, bank debit. Jadi macam tu. Boleh pelajar? Jadi debit apa yang dia bawa masuk. Boleh pelajar? Okey, jadi pelajar buat catatan sikit. Okey, jadi cikgu tak payah buat akaun benda ni cikgu dah berulang-ulang je kat cikgu kita. Okey, jadi cikgu teruskan. Okey pelajar, jadi pelajar jawapan dia apa ni? Modal mesti kredit. Modal mesti kredit. Apa debit ni? Modal mesti kredit. Apa debit? Debit apa yang dia bawa masuk? Komputer. Komputer ialah apa komputer? Alatan pejabat. Yes, alatan pejabat. Bagus. Alatan pejabat. Bagus. Jadi debit alatan pejabat. Jadi terus masukkan dalam jawapan awak. Jadi pelajar tak payah tulis mas lagi. Terus tulis apa? 17. Mas tak payah tulis. Terus 17. Sebab apa? Dia akan refer soalan atas. Jadi debit ialah apa? Debit ialah alatan pejabat. Okey, alatan pejabat. Okey, berapa nilai dia? Nilai dia adalah sebanyak 4,500. Okey pelajar, boleh ikut tak pelajar? Boleh kredit lah apa? Boleh. Modal. Okey. Kredit adalah modal 4,500. Okey, selesai. Jadi jangan lupa, okey nak jumlah tak? Tak payah jumlah. Kita dah tahu dah debit kredit dah imbang. Kalau macam tadi kenapa cikgu jumlah? Sebab nombor dia banyak, baru itu jumlah. Pelajar biasa jumlah pun tak ada markah. Jumlah pun tak ada markah. Sebenarnya okey, jadi pelajar letaklah. Kalau pelajar nak buat juga jumlah, buatlah, tak ada masalah. Tapi markah tak payah kira. Okey, jadi pelajar apa dia keterangan dia? Keterangan dia pelajar awak ringkaskan daripada ayat. Kalau awak tak boleh tulis ringkaskan, pelajar salin balik ayat dia pun kira betul. Pelajar dia biasa ayat yang diterima apa? Mesti lebih daripada 3 patah kata. Okey, okey. Ini nak tulis apa ni? Apa yang paling ringkas ni kalau pelajar nak tulis? Berikan sikit ayat cikgu. Ayat dia apa? Apa keterangan dia? Tolong cikgu. Apa dia? Yang ada mic sebutlah sikit. Apa keterangan dia rasanya? Yang paling ringkas. Membawa masuk komputer. Pun boleh juga. Membawa masuk komputer. Untuk apa? Kegunaan perniagaan. Betul? Saja. Betul. Untuk kegunaan perniagaan. Okey. Tapi kalau membawa masuk komputer pun betul. Tak ada. Kalau nak lengkap membawa masuk apa? Komputer. Kalau nak tulis membawa masuk alatan pejabat, boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Masuk komputer untuk kegunaan perniagaan. Betul, kegunaan perniagaan. Okey, selesai. Okey, boleh belajar? Itu jawapan minimal dia lah. Jawapan paling minimal. Jawapan bukan minimal lah. Minimal dia membawa masuk komputer je. Tapi jawapan yang cantik dalam skema, ni jawapan. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Boleh tak? Boleh Okey, selesai. Alhamdulillah. Okey, kalau dah habis. Okey, pakai satu lagi muka surat. Pakai lagi satu muka surat. Belajar satu lagi pakai muka test pad ke buku ke mana-mana belajar. Buatkan jenah khas. Soalan nombor 2 berkaitan dengan jenah khas. Kita akan buat jenah khas. Okey, jenah khas. Jadi belajar jenah khas. Belajar terus buat khas ada berapa? Khas ada 4. Apa dia? Jenah belian, jenah jualan, pulangan belian, pulangan jualan. Jadi pelajar buat dalam satu muka surat je. Jenah belian, jualan, pulangan belian, pulangan jualan. Okey, dalam satu muka surat cukup. Okey. Alright, jurnal am pelajar buat satu lagi. Jurnal am buat seperti yang tadi. Boleh. Contenglah kat mana-mana pelajar. Conteng kat mana. Jadi boleh lakarkan. Okey, yang ini satu muka surat paling besar ni pelajar buat terus buat 4 jurnal khas. Jurnal khas apa tadi? Jurnal apa dia nak dulu? Jurnal belian. Tak kisahlah mana-mana dulu pun boleh. Lepas tu pelajar selang sikit, pelajar buat apa? Jurnal jualan. Jualan. Okey, sebab apa? Kita kalau boleh dah baca terus masuk. Baca terus masuk. Lepas tu jurnal apa? Jurnal pulangan. Jurnal pulangan belian. Okey, jurnal ni tak payah banyak-banyak pun tak apa. Sekadar macam ni pun dah cukup. Tapi tajuk jenah khas berbeza. Tajuk dia bukan tarikh, butiran, debit kredit. Dia tak ada debit kredit. Dia ada apa?
Nombor dokumen. Kalau soalan bentuk ayat, nombor dokumen tak diperlukan. Tak diperlukan. Last sekali tu apa? Jumlah. Okey, jom. Okey, alright. Lepas tu pelajar nak tulis lagi tak? Ini tarik tajuk tak payah. Sekali je, tajuk dekat atas je. Yang lain-lain tu pelajar terus garis lah. Yang lain-lain tu pelajar terus garis. Jadi kan, cikgu nak buat ni, pelajar terus garis. Cikgu ambil pen dulu. Terus garis. Cikgu garis, ingat. Okey, pelajar garis lah. Tak ada masalah. Yang atas tu pelajar nak garis, pelajar garis lah. Biasa. Apa cikgu panjangnya cikgu buat ni. Okey, pelajar garis lah pelajar. Sebab cikgu susah sikit, cikgu pakai drawing pad susah sikit cikgu garis. Kalau cikgu pakai Surface senang. Okey, alright. Okey. Boleh tak? Dah siap belum? Dan yang dah siap cakap dah siap. Jadi cikgu tahu. Okey, pelajar buat dua pelajar buat dua, satu jurnal am, satu jurnal khas. Jadi pelajar buat dua. Okey, alright. Jadi jurnal am cikgu tak ada kat sini. Jadi cikgu kena ni jap. Sekejap cikgu galihkan ni jap. Cikgu nak padam dulu semua ni. Tak ada ganggu nanti. Okey, ni cikgu punya jurnal jurnal. Okey, yang lain-lain dah siap? Dah. Okey, dah kita terus buat. Dah kita boleh buat dah. Sekejap, kita bagi sekejap jalan pelajar lain. Ada yang pelajar yang baru join ni Okey, dia baru join. Tak apa, kita tunggu sekejap. Okey, jadi kita terus buat pelajar Okey, jadi pelajar rahsia jurnal khas kita buat. Okey, pelajar ingat lagi tak apa perbezaan jurnal khas dengan jurnal am? Okey, sebut je jurnal khas dulu. Khas. Okey, pelajar, kalau jurnal belian ni belian untuk apa ni? Pelajar sekali lalu, sekali pemahaman awak. Respon sikit. Jurnal belian ni untuk apa? Yes, mesti barang niaga. Mesti barang niaga dan satu lagi syarat dia yang kedua apa? Mesti apa? Yes, secara kredit. Mesti secara kredit. Kalau bukan, selain daripada yang bukan yang berkaitan jurnal jualan barang niaga secara kredit. Okey, pulangan belian tak payah. Pulangan belian sebut pulangan belian tentang barang niaga. Mesti barang niaga.
Kalau selain daripada jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan tak boleh masuk, semua akan masuk dalam jurnal untuk soalan nombor 2 yang kita nak buat. Boleh belajar? Okey. Boleh belajar Jadi pelajar kena hati-hati kat situ. Okey, ingat dalam jurnal belian, butiran dia kalau beli mesti tulis nama. Mesti tulis nama. Itu je konsep dia paling senang. Nama siapa? Mestilah beli dengan siapa? Hutang dengan siapa? Kita hutang dengan pembekal. Jadi kat sini mesti terletak nama pembekal. Siapa tu pembekal? AB. Kalau kita jual cara kredit, mesti tulis nama. Mesti tulis nama. Tak boleh jual kenderaan, tulis kenderaan. Salah, tak boleh. Menjual perabot, tulis perabot. Tak boleh. Mesti tulis nama. Faham belajar? Okey, nama siapa kalau jual secara kredit? Mesti jual dengan ABT. Pelanggan yang berhutang ABT. Jangan tulis ABT. ABT pun salah. Tulis apa? Nama dia Ali, Kasim, Baba, Selamat dan sebagainya. Boleh belajar? Sama untuk jurnal. Semua jurnal mesti tulis nama. Alright? Okey, jurnal susah sikit. Ikut situasi. Belajar Jadi cikgu ada dalam nota cikgu ada pelbagaikan ada 7 situasi untuk jurnal. Jadi pelajar kena hati. Okey, jadi pelajar, okey boleh kita teruskan Okey, nombor 1. Pemilik memulakan perniagaan dengan tunai 4,000, tunai di bank 22,500 dan van peribadi 10,000. Okey pelajar. Mei 1 ni untuk apa ni belajar? Ni apa ni Mei 1? Yang baru tadi kita belajar yang tadi. Kita belajar yang tadi. Apa dia? Dinamakan apa? Okey, ini starting dia untuk apa? Catatan pembukaan. Ini adalah catatan pembukaan. Sebut je catatan pembukaan. Nak masuk mana belajar? Ya, mesti jurnal am. Okey, jurnal am. Okey, apa yang ada dekat sini? Macam tadi bentuk senarai senang sikit. Jadi bentuk ayat ni pelajar kena satu-satu. Okey, apa yang pertama? Tunai di tangan. Tunai di tangan nak tulis apa? Tunai. Bukan tangan tulis tunai. Jadi kena hati. Kedua, apa dia? Tunai di bank. Nak tulis apa? Bank. Bagus. Bank. 22,500. Dan van peribadi. Van peribadi nak tulis apa? Apa? Kenderaan. Betul? Van peribadi kenderaan. Betul? Dia baru nak memulakan perniagaan. Betul? Dia bawa masukkan van yang sedia ada. Van second hand. Lepas tu harga dia murah. 10,000. Betul belajar? Dia bawa masuk ke dalam perniagaan. Dia nak mulakan perniagaan. Jadi pelajar kita terus masukkan terus. Ke dalam mana? Jurnal am. Okey, jadi pelajar terus masukkan jurnal am. Boleh pelajar? Cikgu buat satu surat ni. Cikgu kena ke kanan ke kiri lah pelajar. Jadi pelajar jangan pening pula. Okey, alright. Jadi kita terus masukkan. Berapa tarikh dia? Cikgu tak ingat Mei 1. Mei 1. Okey, jadi pelajar tolong saya Mei 1. Okey, 2016 tulis tahun dulu. 2016. Mei 1. Okey, apa tadi butiran dia? Yang pertama, debit tunai. Betul. Okey, berapa ribu tunai? Tolong cikgu, berapa ribu? Tunai tadi berapa ribu? Berapa? 4,000. Okey, 4,000. Cikgu tak nampak soalan ni. Cikgu tak tengok soalan. Okey, 4,000. Okey, yang kedua. Mei berapa tadi? Mei 1. Okey, lepas tu, pula tunai di bank. Tulis bank pun cukup. Pelajar, kalau pelajar nak tulis tunai di tangan, tunai di bank, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ini dah memadai. Okey, berapa tunai di bank? 22,500. Okey, dan satu lagi, kenderaan peribadi dia panggil apa? Kenderaan. Betul? Okey, berapa ribu? 10,000. 10,000. Okey, selesai. 10,000. Okey, pelajar, imbang tak? Imbang tak? Tak. Okey, tak nak imbangkan dengan apa? Modal. Yes, modal. Jadi kredit mesti modal. Okey, jumlahkan. Berapa dapat? Pelajar dapat berapa jumlah dia? 36,500. Betul tak? Betul. Okey, betul. Jadi modal dia berapa? Modal dia adalah 36,500. Pelajar, bagi pelajar yang belajar form 4, soalan macam ni biasa keluar lah. Biasa keluar. Tak lama lagi pun dah peperiksaan dah. Okey, jadi pelajar apa ayat dia? Apa keterangan dia? Ayat dia apa? Asset. Tolong saya. Asset. Apa tadi dah belajar? Liability. Lagi? Modal. Dan modal. Dan modal. Pajak tadi. Okey pelajar. Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Yes, bagus. Liability tak ada. Jadi liability tak ada. Tak payahlah tulis liability. Betul? Tulis apa? Asset. Awak dah tulis tak apa. Dah tulis potong.
aset dan modal pada tarikh. Okey, lengkaplah nombor 1. Okay, boleh ikut ni. Okay, yang lain ni. Okay, alright, pastikan boleh nampak lah boleh nampak. Banyak sangat ni conteng ni, dia semak. Okey, tak apa. Okay, seterusnya. Kalau cikgu laju sangat beritahu cikgu nak tanya ni tanya, terus tanya. Ada siapa tadi? Ada siapa nak tanya? Okey, nombor 2, terus. Nombor 2. Okey, beli mesin fotostat daripada syarikat alatan pejabat Haris 1,300. Okey, pelajar, memula pelajar bila baca soalan ni, pelajar kena tahu kita dululah. Baca ayat soalan ni kat atas. Siapa nama kita? Urus niaga berikut diambil daripada buku-buku kedai alat tulis Aini. Kita kedai apa nama kita? Kedai alat tulis Aini. Jadi pelajar kena tahu. Barang niaga kita alat tulis. Jadi pelajar kena tahu. Pelajar, beli fotostat daripada syarikat alatan pejabat Haris 1,300. Ni apa pelajar? Maksudnya apa ni? Apa maksud dia? Apa dia? Apa dia? Dia belum bayar. Dia belum bayar apa? Dia beli apa ni? Okey, jadi nak masuk mana? Nak masuk dia beli kan? Okey, nak masuk jenis belian ke nak masuk jenis am? Jenis belian ke jenis am? Jenis? Ada yang jenis am. Ada yang jenis belian. Mana satu betul? Mana satu betul? Okey pelajar, kena ingat. Jenis belian adalah untuk barang niaga. Adalah untuk apa? Barang niaga. Pelajar, kedai alat tulis, pelajar nampak, ada tak dia jual mesin fotostat? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Dia jual pen, kertas, fail. Betul pelajar? Mesin fotostat tak ada. Betul pelajar? Jadi pelajar, dia tak boleh masuk dalam jenis belian. Jadi masuk mana? Jadi dia bukan barang niaga, dia adalah alatan pejabat. Jadi dia nak masuk mana? Dia nak masuk dalam jenis am. Okey, bila sebut jenis am? Okey, jenis am. Okey pelajar, cikgu buat lakarkan sikit akaun. Cikgu nak conteng sikit akaun kat mana cikgu nak conteng Cikgu letak ujung lah. Okey, apa dua akaun awak rasa? Dua akaun yang terlibat. Yang pertama dah tentu mesin fotostat. Mesin fotostat tu ialah apa? Alatan pejabat. Betul pelajar? Okey, kalau ikut ayat ni, dia beli, dia bayar cash ke hutang? Cash ke hutang? Kalau cash, dia dah mesti dia sebut tunai, cek. Ada tak perkataan tunai dan cek? Ada tak? Tak ada. Okey, tak ada. Tak ada adalah urus niaga kredit. Dia hutang. Dia hutang dengan siapa? Syarikat alatan pejabat. Haris. Nama dia. Jadi dua akaun yang terlibat. Okey, jadi pelajar kita buat akaun mesin je lah cukup untuk sebagai petunjuk. Okey, kalau kita buat akaun mesin. Pelajar, sekali lalu pelajar cikgu conteng kat sini lah. Akaun mesin. Nanti cikgu pandang balik jadi yang takut semak. Okey, akaun mesin ni pelajar, mesin fotostat ni, alatan pejabat ni. Pelajar, alatan pejabat debit ke kredit? Cikgu tulis alatan pejabat lah. Debit ke kredit? Rumah dia debit. Debit. Rumah dia adalah debit. Kenapa debit? Sebab dia adalah aset. Jadi rumah dia mesti menambahkan aset. Jadi bukan rumah dia adalah mengurangkan aset. Jadi pelajar, bila kita beli alatan pejabat, beli mesin. Jadi alatan pejabat bertambah ke berkurang? Bertambah. Simple ya, bertambah. Jadi debit alatan pejabat. Kredit dia apa? Syarikat alatan pejabat Haris 1,000. Faham? Boleh? Boleh? Keyword dia lah Jadi kalau dah dapat satu lagi mesti kredit lah. Kalau nak mahir lagi, sebenarnya nak mahir lagi, buat kalau ada alatan Haris. Dia Haris ni siapa? Dia adalah ABB. Bila ABB pelajar, contoh pelajar cikgu buat lakarkan. Lakarkan. ABB. Haris tu adalah ABB. Pembekal. Kita hutangan dia. Bila kita hutangan dia, rumah dia kat mana? Rumah dia dekat kredit. ABB, rumah dekat kredit. Betul tak pelajar? Betul. Sebab dia adalah liability. Jadi pelajar, bukan rumah dia, debit. Jadi negatif. Okey, jadi pelajar, kalau kita berhutangan dia, dah tentulah hutang kita bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey, jadi jangan tulis ABB Pelajar tak boleh tulis ABB. Pelajar kena tulis apa? Nama dia. Syarikat Alatan Pejabat. Okey, siapa nak tanya? Nuri Akila nak tanya, tanya. Terus mencelah je. Nak tanya, terus tanya. Cikgu terus bantu jawab. Nak tunggu cikgu berhenti cakap, cikgu tak berhenti. Okey. Okey, tadi Yiping tanya bahagian folio. Bahagian folio kita tinggalkan je. Folio tak ada.
Tapi kolom folio tu kita buat. Okay, alright. Jadi cikgu terus. Okay, siapa nak tanya terus tanya. Okay, alright. Jadi pelajar kita terus masuk dalam jurnal am. Minta maaf lah, cikgu kena, sebab cikgu nak besarkan view dia. Sebab tu cikgu terpaksa kanan kiri lah pelajar. Kan cikgu kesian juga pelajar yang pakai handphone, mungkin skrin kecil. Kalau cikgu nak tunjukkan paparan dia, nanti dia kecil. Okay pelajar, tolong cikgu Mei berapa tadi? Tolong cikgu. Mei 2. Okay, apa butiran dia? Debit apa tadi? Alatan pejabat. Okey, tolong cikgu. Alatan pejabat. Okey, kredit ialah apa tadi? Syarikat apa? Alatan pejabat hari. Alatan pejabat dia tulis. Bukan kedai. Dia tulis depan tak kedai? Syarikat alatan. Jadi kena tulis syarikat alatan. Kita tulis penuh ringkas tak dapat. Syarikat alatan. Alatan apa? Pejabat hari. Pejabat haris. Kena tulis penuh. Okey, berapa nilai dia tadi? 9,000. Okey, nilai dia adalah berapa? 1,300. 1,300. Okey, alright, 1,300. Okey, alright. Betul Okey, apa keterangan dia? Keterangan dia apa? Cikgu kata kalau malah nak salin semua pun boleh, tak masalah. Tapi bagus ringkaskan apa keterangan dia. Tulis apa? Membeli alatan pejabat membetul, membeli mesin fotostat membetul. Tapi kalau dekat atas, dekat debit tulis mesin fotostat salah. Tapi kalau dalam ayat keterangan nak tulis mesin fotostat tak ada masalah. Boleh belajar Alatan pejabat mana? Kalau ke atas ni, kalau ke atas tulis mesin fotostat tak boleh sebab mesin fotostat dalam akaun dikategorikan sebagai alatan pejabat. Boleh? Tapi kalau dalam keterangan dia adalah berpandukan soalan. Berpandukan soalan dan juga berpandukan debit dan kredit. Kalau tulis dalam keterangan ni membeli mesin fotostat, boleh. Kalau keterangan ni membeli alatan pejabat, boleh. Dua-dua boleh. Tapi kalau dekat debit, mesti alatan pejabat. Sebab apa? Selepas ini kita akan buat akaun alatan pejabat. Dalam ledger, kita ada kesinambungan dia. Sebab keterangan tak ada kesinambungan. Boleh? Jadi kena tahu Okey, jadi cikgu nak tulis apa? Okey, alatan pejabat pun boleh. Mesin fotostat pun boleh. Cikgu nak tulis mesin fotostat. Kalau cikgu nak tulis alatan pejabat pun boleh. Okey, nak tulis apa ni? Secara apa? Kredit cukup. Secara kredit cukup. Tak boleh tulis Aris lagi sebab Aris dah ada nama kat atas. Kalau nak tulis lagi pun boleh, tak masalah. Okey, selesai. Okey, faham tak Ian? Boleh Okey, cikgu teruskan. Okey, cikgu laju sikit Okey, habis. Nombor 3. Beli barang niaga daripada pembekal Fawala. Membeli barang niaga. Sebut barang niaga mesti jurnal khas. Okey, pada pembekal Fawala 9,400. Okey, jadi masuk mana ni? Mana? Okey, jurnal belian. Okey, jadi masukkan dalam jurnal belian. Okey, jadi nak tulis apa? Alright, jadi tuliskan tahun yang pertama kali, tulis tahun berapa tu? 2016. Okey, berapa hari bulan? Mei 3. Mei 3, betul? Mei 3, apa butiran dia nak tulis? Beli hutang dengan siapa? Pembekal Pabal. Kenapa masuk jurnal belian? Kenapa tak masuk jurnal am? Sila lalu untuk pemahaman sebab barang niaga. Bagus. Okey, bagus. Alright, bagus. Okey, alright, selesai. Okey, 9,400. Okey, laju sikit dah. Okey, habis. Okey, alright. Okey, jadi pelajar, berikutnya pelajar, okey, yang ini pelajar. Berikutnya nombor 8. Nombor 8. Apa ni? Apa dia nombor 4, sorry, nombor 4. Okey, bayar premium insurans. Okey pelajar, dalam pembelajaran cikgu tak ajar lagi kalau ikutkan ini adalah urus niaga tunai. Betul tak pelajar? Dengan cek. Dengan cek ni yang masuk mana? Buku tunai. Ya, buku tunai. Okey pelajar, buku tunai sebenarnya kita boleh juga buat jurnal. Jurnal apa kita boleh buat? Kita boleh buat jurnal kalau bayar, jurnal pembayaran tunai. Kalau kita terima jurnal apa? Jurnal penerimaan tunai. Belajar itu jurnal khas dia. Tapi kita tak payahlah. Jadi jurnal buku tunai ni kita urus niaga tunai kita tinggalkan dulu. Sebab apa lepas ni kita buat buku tunai.
Boleh belajar Okey, nanti lepas tu nanti kita ada setimbungan dia. Lepas tu belajar satu hari ni 2 jam nak belajar semua tak boleh ni. Kena ambil masa sikit. Boleh? Ni cikgu fokus je Jadi nombor 4 ni cikgu tak rekod dah. Lepas tu kena buat apa? Jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Kita tulis Okey, terus kita buat jurnal khas dengan jurnal am je. Okey, pelajar. Nombor 8. Jual barang niaga kepada kedai buku wawasan berharga 4,500. Okey, dia masuk mana? Jurnal apa? Jurnal jualan. Okey, bagus. Ini terus masuk di jurnal jualan. Okey, jurnal jualan 2016. Tuliskan 2016. Okey, berapa tarikh dia? Mei berapa tu? Ini untuk akaun yang lain kena tulis macam ni lah yang baru. Iaitu Mei 8. Okey, apa butiran dia? Jual dengan siapa? Mesti tulis nama, jangan kedai buku. Kedai buku. Kena tulis. Kedai buku wawasan. Okey, berapa nilai dia? 4,500. 4,500. Okey, selesai. Okey? Okey. Habis berikutnya nombor 10. Bayar bil air. Nombor cek. Sebut cek je mesti urus niaga tunai. Kalau kita bayar, dia adalah jurnal pembayaran tunai. Betul belajar? Jadi kita tak sediakan ni. Nanti kita akan belajar dalam apa hari yang lain. Jurnal penerimaan dan pembayaran tunai. Lain sikit. Okey, belajar. Nombor 15. Beli barang niaga daripada pembekal Azlan berharga 1060. Jadi masuk mana? Jurnal belian. Sebab apa? Barang niaga. Barang niaga. Jadi kena hati. Jadi masukkan 15 hari bulan. Tulis apa? Yes, pembekal Azlan. Okey, jangan tulis barang niaga ke apa. Senang je ni tapi kadang pelajar-pelajar tersilap. Okey, alright, selesai. Okey. Nombor 17. Masuk mana nombor 17? Jualan tunai 125. Okey, ini jurnal jualan. Okey, bagus Salah belajar. Jurnal jualan mesti jurnal apa? Jualan apa? Jualan secara kredit. Jualan barang niaga. Ini jualan tunai. Dia adalah buku tunai. Ataupun jurnal apa? Jurnal penerimaan tunai. Okey? Jadi tak masuk Kita akan tengok buku tunai selepas ini. Okey, habis. Nombor 20. Okey, nombor 20. Okey, jual barang niaga kepada syarikat Zaimah berharga 1,500. Masuk tak? Yes, masuk. Jurnal jualan. Okey, jurnal jualan. Jadi 20. Okey, masuk nak tulis apa? Okey, syarikat Zaimah. Berapa harga dia? 1,500. Okey? Alright, selesai. Okey, last sekali. Hantar nota kredit kepada Zaimah kerana pulangan barang rosak 90. Nota kredit. Kita dah belajar dokumen dah. Sebut je nota kredit, kita pasal apa? Jurnal pulangan. Jadi kena tahu, nota kredit je mesti pulang. Okey, sekarang pulangan belian ke pulangan jual? Okey, dia ada dua cara. Yang pertama, pelajar tengok nama. Nama Zaimah. Zaimah dekat mana? Jualan ke belian? Zaimah. Dekat jualan. Jadi dia jurnal pulangan jualan. Betul? Okey. Yang kedua. Itu yang pertama. Kalau Zaimah tak ada, okey. Jadi pelajar, kalau tak ada, pelajar tengok konsep dia. Hantar. Kalau hantar, kita beri. Jadi pelajar, kalau kita hantar, maksudnya apa? Jual ke beli? Kalau hantar. Okey, bayangkan pergi inilah. Bayangkan kita pergi shopping kompleks lah. Pergi shopping kompleks, pelajar. Kalau kita pergi shopping kompleks, kita terima resit ke kita beri resit? Kalau kita pergi ke shopping kompleks. Terima. Kalau kita terima, maksudnya kita pergi shopping kompleks, kita beli. Faham belajar? Kita beli. Jadi kalau kita hantar atau kita beri, ialah apa? Jualan. Jadi pelajar jelas kat sini ialah jualan. Kalau nota kredit, kaitan dia dengan pulangan. Jadi ini adalah pulangan jualan. Boleh? Jadi masuk dalam pulangan jualan. Okey, pulangan jualan nak tulis apa butiran dia? Okey, tulis tahun dulu. Tulis tahun 2016. Berapa tarikh dia? Berapa tarikh dia? Mei 22. Okey, apa butiran dia? Syarikat Zaimah. Betul. Okey, berapa nilai dia? 90. Okey, 90. Okey, selesai. Okey, berikut.
Senang je ni. Boleh ikut? Okey. Nak? Boleh. Okey, kalau dah boleh, kita terus jumlahkan. Okey pelajar. Jumlahkan terus. Okey, jumlah. Kita jumlahkanlah pelajar garis pelajar nanti pelajar garis cikgu buat ringkas ni pelajar. Pelajar garis selang baris pun selang lah. Tak selang boleh tak? Boleh, tak selang pun tak apalah. Okey pelajar, berapa jumlah dia? 0, 6, 4, 1, 0. Betul tak? 1, 0, 4, 6, 0. Betul tak? Congak je. Betul? Okey, betul. Okey, tarik ingat. Nombor betul, butiran tak ada, tarik tak ada, salah. Jadi pelajar kena hati. Okey. Jadi pelajar, ni Mei berapa ni? Mesti akhir. Akhir Mei mesti 31. Betul? Mei 31. Kalau April, ialah 30. Betul? Jadi kena hati. Okey, apa butiran dia? Pelajar, apa nak tutup akaun? Akaun. Mesti bermula dengan akaun. Pelajar, akaun apa ni? Yes, ikut je tengok. Jurnal belian, akaun belian. Itu je. Bukan susah sangat pun. Jangan sampai salah lah. Salah rugi. Okey, habis. Kita imbang pula yang kedua. Okey, berapa nilai dia ni? 5,000, 6,000. Betul? 6,000. Okey, tarikh bila? 31. Akaun apa? Akaun jualan. Yes, ikut tajuk. Moga cikgu punya anak panah tu boleh jadi diingat sampai bila. Okey, jualan. Okey, bagus. Okey, 90. Okey, 90 ada satu je. Nak imbang tak? Nak total tak? Tak. Tak payah. Kalau tak payah pelajar hilang satu markah. Kalau yang lain betul satu markah je hilang tak apa, 99 markah. Pelajar tapi kalau yang lain pun salah, satu markah ni baraga. Okey? Jadi pelajar kena imbang. Okey, 90 walaupun satu. Boleh banyak walaupun satu. Jadi pelajar tarik bila? Sebab kita ada tarik kat sini. Mei mesti 31. Akaun apa? Yes, pulangan jualan. Sebab tu cikgu tanya. Sebab apa? Dalam peksa, yang satu butiran ni ramai tak total. Dia buat yang ada jumlah je. Jadi yang ada 2-3 butiran je dia total. Jadi kena tanya. Jadi hilang markah. Jadi akaun apa? Pulangan jualan. Okey, ada nak tanya tak? Faham tak? Boleh? Ni simple lah pelajar. Pelajar kena variasikan lagi lah. Pelajar tengok balik latihan-latihan cikgu awak. Nanti awak lagi faham. Lagi jelas. Okay, ni cikgu ambil surface je. Daripada atas, je pelajar-pelajar tengok sekali. Okey, last. Boleh ikut tak? Boleh follow lagi tak? Ke tak banyak sangat ni? Boleh? Boleh Okey. Jadi pelajar, berikutnya cikgu nak buat apa ni? Buku tunai. Okey, belajar sikit lah pelajar. Konsep je buku tunai. Konsep je buku tunai. Okey, kita buatkan buku tunai. Okey, ni kita cuba. Okey, ni garisan buku tunai lah. Okey, ni dah bulan berapa takkanlah tak pernah nampak cikgu buku tunai tu bentuk macam mana. Bentuk lebih kurang macam ni lah. Macam ni lah bentuk buku tunai. Okey, ada garisan banyak ni Okey. Jadi pada pelajar ni tak apalah, pelajar draw-draw je, conteng-conteng pun tak apalah, pelajar buat bentuk T pun tak apa. Cikgu tunjuk penuh kat sini. Nanti ada masa waktu rajin, mungkin ada waktu rajin, besok ke rajin kan, buatlah betul-betul. Yang ni buat cara pantas je. Tak payah buat garisan banyak pun tak apa. Jadi pelajar buat je, sekali draw je mana-mana dulu, conteng dulu. Okey, jadi buku tunai pelajar tuliskan tajuk, mesti tulis. Okey, yang ni ada apa? Tarik. Betul, tarik. Ini cikgu buat kotak ni berdasarkan untuk nak jawab peperiksaan. Kalau ikutkan kotak dia ada ruangan folio, debit, kredit ada folio. Tapi ni tak payahlah. Jadi untuk jawapan peperiksaan, folio tak diterima. Bukan tak terima, bukan tak terima. Tak perlu buat. Tak perlu buat. Okey. Diskaun apa ni? Debit. Diskaun diberi. Diberi. Betul? Okey. Ni kolom apa? Tunai. Semua yang bayar cash tulis tunai. Okey. Yang ni apa? Kolom apa? Bank. Ini debit. Apa maksud debit? Debit ini adalah wang masuk. Senang kita. Wang masuk. Okey. Wang masuk. Alright. Apa itu kredit? Wang keluar. Wang keluar. Okey. Wang keluar. Okey pelajar. Pelajar ingat tak? Macam mana? Kenapa logiknya debit wang masuk? Kenapa wang keluar? Ingat tak? Boleh ingat tak? Kenapa pelajar? Bukan hafal lah. Bukan hafal. Dia ada konsep dia. Dia konsep account. Apa dia? Pelajar. Konsep dia adalah tunai. Tunai, bank. Tunai dan bank dua-dua ialah apa? Aset. Betul? Okey. Jadi kalau kita buat account tunai dan account bank, aset rumah dekat mana? Debit ke kredit? Debit. Debit apa? Menambahkan.
Kredit mengurangkan. Jadi apa yang menambahkan tunai? Kalau tunai bertambah mesti letak debit. Apa yang menambahkan tunai? Wang masuk, duit masuk. Duit terima tunai, terima cek. Jadi bank, jadi dia letak debit. Kalau kredit lah apa? Mengurangkan tunai, mengurangkan duit dekat bank. Jadi ada apa? Wang keluar. Itu cikgu bahasa pasal cikgu guna. Wang masuk, wang. Okey, faham tak konsep ni? Jangan hafal. Ini konsep. Okey, boleh ni? Faham Okey, alright. Okey, jadi terus kita buat. Folio itu. Folio dia ada. Folio dia kalau kita buat detail, nak masuk kat buku mana, apa boleh. Tapi soalan tak cukup. Nak masukkan dalam fail mana, kan? Tak payah. Okey, dalam SPM dia hanya rujuk tarikh, butiran, nombor diskaun, tunai dan bank. Boleh. Dia kat sini dia ada ledger arm. Dia ada ledger satu. Itu kalau kita buat kerja khusus, dia ada lebih detail. Okey, untuk peksa ni tak payah. Yang pelajar Okey, boleh? Boleh. Alright. Boleh. Okey, jadi kita teruskan. Tarikh. Dekat sekolah buat ni, buat folio buat Tak. ada yang buat? Buat tulis apa? Kosong. Kosongnya. Memadai lah itu nanti kita cerita lain lah. Nanti pening pula. Okey, jadi yang cikgu buat ni untuk peperiksaan je, untuk peperiksaan. Jadi peperiksaan terima kat sini. Okey? Alright. Jadi kalau yang lain tu nak buat folio, cikgu saya buat folio. Itu bonus lah, bonus sebagai aksesori lah. Aksesori macam kita dah ada kereta dah. Kereta dah ada cukup dah. Nak tambah sporing besar ke apa, itu aksesori dia. Okey, tapi jangan sampai aksesori tu sampai mencacatkan markah, jadi kena tadi. Alright. Jadi pelajar sebut je jurnal dengan buku tunai, pelajar mesti tarikh wajib. Tak buat tarikh salah. Jadi kena. Okey, jadi cikgu dah beritahu. Okey pelajar, kelemahan pelajar buat buku tunai dia apa kelemahan dia? Kelemahan dia pelajar nampak macam senang. Dia masuk cikgu senang, debit wang masuk, ni kredit wang keluar. Dia faham wang masuk wang keluar. Tapi pelajar butiran yang selalu salah. Apa butiran salah pelajar? Contoh membeli perabot, dia tulis apa? Membeli perabot, butiran salah. Tulis apa? Perabot saja. Belian. Tu salah tu. Boleh salah. Membeli perabot, tulis perabot saja. Sabun. Membeli kenderaan, tulis apa? Kenderaan. Membeli komputer, tulis apa membeli komputer? Alatan pejabat. Alatan pejabat. Bagus. Membeli barang, Belian. belian ke inventory? Tulis inventory. Bagus. Belian. Inventory salah. Inventory salah. Tulis apa? Belian. Belian barang niaga mesti tulis belian. Pelajar kena hati ni. Ini benda yang simple-simple yang pelajar salah. Dia tahu debit kredit betul. Jadi kena hati. Okey, sama juga dengan jualan. Jual perabot, perabot. Jual kenderaan, kenderaan. Jual alatan pejabat, alatan pejabat. Faham pelajar? Jual barang niaga, jual barang tulis apa? Jualan. Bagus, bagus. Pandai, pandai. Pandai, bagus. Okey, jadi boleh belajar. Faham tak konsep akaun ni? Boleh okey. Jadi belajar. Okey, jadi yang pelajar lagi salah apa? Membayar gaji. Nak tulis apa? Membayar gaji. Gaji. Gaji saja. Membayar kadar bayaran. Kadar bayaran. Sebab apa pelajar? Kita letak je kredit. Kredit tu dah tahu dah. Kita dah tahu itu membayar. Duit keluar tu membayar. Dah tahu. Tak bayar tulis membayar lagi. Jangan tulis kata jadi pelajar butiran-butiran kat sini. Butiran-butiran yang ada dekat debit kredit sama dengan butiran-butiran yang kita hafal outlay. Outlay, aset, liability, belanja, hasil. Itu sama butiran-butiran. Faham pelajar? Jadi jangan buat sampai membeli perabot dengan ahli. Tulis situ membeli butiran membeli perabot dengan ahli. Cikgu tak cukup kolom lah. Habis. Pelajar tak boleh. Jadi kena hati. Alright, jadi kita buat satu-satu Okey, untuk soalan yang pertama. Okey, urus peniaga berikut diambil daripada buku peniaga mutu. Peniaga mutu maju trading. Okey pelajar. Baki tunai di tangan 2,200, baki tunai di bank 4,000. Okey pelajar. Jadi pelajar kalau sebut pelajar bila soalan buku tunai ni pelajar, dalam peksa nanti cikgu awak akan bagi dalam dua bentuk. Sama ada juga soalan yang cikgu bagi soalan ni memulakan. Memulakan. Ada juga soalan dia apa? Meneruskan perniagaan. Apa tu memulakan? Memulakan pelajar September 1 baru start niaga. Sebelum September tak pernah start perniagaan. Okey.
bagi soalan meneruskan, maksudnya bulan September ni adalah continue daripada bulan lepas, bulan Ogos. Dia dah berniaga dah lama dah. Pelajar, jadi pelajar untuk starting pembukaan butiran dia berbeza. Apa butiran dia? Kalau memulakan soalan tu memulakan, pelajar mesti boleh mulakan dengan perkataan modal. Okay, kalau soalan tu dia meneruskan, pelajar nak tulis apa? Tulis perkataan baki bibi. Baki bibi tu apa? Baki bawah-bawah. Ataupun maksud dia apa? Baki awal. Dia panggil baki awal. Boleh belajar? Okey, bagaimana nak beza? Okey, yang pertama belajar, keyword untuk memulakan biasa soalan dah akan sebut ke atas. Urus niaga berikut adalah perniagaan mutu yang baru memulakan perniagaan. Dia akan sebut kata memulakan. Biasa. Belajar, jadi kena hati. Okey. Lepas tu belajar kalau keyword meneruskan. Meneruskan ni kalau tak ada memulakan tu biasa meneruskan. Kalau tak ada perkataan memulakan, itu biasa meneruskan. Jadi ataupun belajar nak senang lagi apa? Baki. Sebut baki ni memang meneruskan. Kenapa? Baki ni daripada bulan lepas. Bulan lepas bawa ke sini. Belajar jadi kena hati. Okey, boleh tak? Jadi cikgu dah simpulkan starting dia macam mana nak tahu memulakan ke meneruskan? Apa starting dia? Apa keyword dia? Bukan baki. Ada ayat lagi. Bukan modal. Ayat dia apa? Kalau nak tengok ayat ke atas ni, apa ayat dia? Kalau nak tahu memulakan ke meneruskan? Memulakan. Yes. Ya. Soalan biasa, soalan memulakan. Memulakan. Okey, jadi ada perkataan memulakan tu, baru itu soalan memulakan. Kalau bukan memulakan, tak ada perkataan mula, itu meneruskan perniagaan. Senang kita lah. Okey, jadi pelajar September 1, dia adalah apa? Ada tak perkataan memulakan? Tak ada. Jadi jawapan dia lah apa? Meneruskan perniagaan. Jadi apa butiran dia? Baki bibi. Bagus. Okey. Baki bibi pelajar kena hati. Pelajar, baki bibi biasa kita akan letak debit. Betul. Tunai ni mesti debit. Sebab tunai ni aset. Bank je kena hati. Bank kadang-kadang dia boleh debit. Bank kadang-kadang dia boleh kredit. Kenapa? Sebab bank ada dua tempat. Satu dekat aset, satu dekat liability. Bank kadang-kadang dia jadi bank, kadang-kadang dia jadi bank overdraft. Jadi kena hati. Kalau dekat kredit ni, dia starting dengan overdraft dekat sini. Ataupun nombor dia apa? Nombor dia negatif. Right? Okey. Jadi pelajar kena hati. Kalau tak ada apa-apa, tak ada unsur-unsur overdraft, dia adalah debit. Boleh belajar? Jadi pelajar kita terus masukkan. Berapa bulan? 2016. Okey, masukkan September 1. September. Pelajar bulan boleh singkatan. Bulan boleh singkatan. September, Sep je boleh. Kalau November, NOV boleh. Boleh. Yang lain, butiran, singkatan, salah. Tak boleh. Okey, jadi ada pelajar cikgu buat baki bibi, boleh singkatan? Baki bibi memang dia diterima. Ada butiran-butiran singkatan yang diterima dalam jawapan. Jangan tulis pula, saya tak pernah jumpa pula pelajar buat baki bawah-bawah. Tak ada pelajar, tak jumpa pelajar. Baki bibi memang dah diterima dah. Okey. Berapa nilai tunai di bank? Tunai di tangan 2,200. Berapa tunai di bank? 4,000. Okey, boleh ikut tak? Kenapa cikgu tak letak baki di bank letak sebelah kanan? Sebelah kanan. Oh, sebelah kanan kanan kiri. Okey, jangan sebut kanan kiri lah. Kanan kiri tu kawat kaki. Belajar Jadi sebut apa? Sebut apa? Debit, kredit. Boleh. Okey, ini banyak kawat kaki ni rasanya Kenang kat waktu pokok dulu kan. Belajar. Account sebut apa? Debit dan juga kredit. Okey, kenapa cikgu tak letak bank kredit? Sebab ini adalah bank overdraft. Untuk bank overdraft. Bank ni ada dua. Cikgu contoh. Bank ada dua. Kena hati-hati. Bank ni dia boleh jadi aset. Boleh jadi liability. Liability ni apa? Liability ni overdraft. Dia akan sebut bank overdraft. Boleh. Tadi cikgu bagi dua keyword. Macam mana nak tahu overdraft? Macam ada dia tulis bank overdraft. Ataupun dia tulis apa? Nombor dia negatif. Boleh? Okey. Boleh tak? Okay, siapa yang menanya tadi faham tak? Faham. Jadi bank ni adalah aset. Okey, siapa lagi nak tanya? Tanya. Ada siapa nak tanya? Faham tak? Boleh Oh, bank overdraft tu macam mana? Okey, bank overdraft tu dia macam ni tau. Okey, kita duit dekat bank. Ni bank. Ni bank. Ni bank. Okey, ni bank. Okey, kita simpan duit. Duit kita dalam bank ni, duit kita dekat Maybank lah. Cikgu panggil Maybank senang lah. Maybank. Okay, Maybank duit kita ada, contoh ada 10,000. 10,000. Ada 10,000. Betul? Okey, tiba-tiba belajar, kita nak keluarkan duit. Kita keluarkan duit lah. Nak keluarkan duit. Ataupun biasa kalau peniaga-peniaga orang kaya, dia keluarkan duit melalui apa? Cek.
Betul tak pelajar? Cek. Betul pelajar? Cek ke apa dan sebagainya lah pelajar. Okey, contohlah kita nak keluarkan, cikgu ambil senang lah. Kita nak keluarkan sebanyak 12,000. Kita nak keluarkan ialah 12,000. Okey pelajar. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak kena keluarkan 12,000? Boleh tak? Boleh. Okey, jadi berapa beza dia? Berapa beza? 2,000. Jadi pelajar dekat bank akan rekod duit kita ialah negatif 2,000. 2,000 ni dipanggil apa? Overdraft. Overdraft. Duit kita dah melebihi. Okey pelajar. Tapi itu untuk peniaga boleh buat overdraft. Jangan pula besok pergi bank. Pergi bank cakap saya nak buat bank overdraft. Saya baru belajar akaun malam tadi. Cikgu Adi kata boleh buat bank overdraft. Tak boleh. Hanya peniaga-peniaga saja yang ada akaun semasa. Yang biasa akaun semasa siapa? Yang ada cek, yang ada buku cek. Peniaga-peniaga, bank bagi overdraft. Kenapa? Sebab peniaga-peniaga ni, dia setiap hari dia masuk duit. Jadi bank tak kisah. Hari ni dia hutang, besok nanti dia dah niaga, dia masukkan duit dia positif balik. Faham tak? Kalau kita buat overdraft, tak positif-positif. Silap lari. Betul tak? Bank tak nak beri pada orang biasa. Dia bagi siapa? Peniaga-peniaga yang punya akaun semasa. Faham tak? Besok jangan pagi-pagi pakat-pakat pergi bank nak buat bank overdraft beratur. Ya, muka serius je. Pergi nak buat bank overdraft. Tak boleh tu. Faham tak? Okey, jelas tak ni? Jelas. Okey, alright. Okey, nombor 2. Beli perabot dengan cek. Beli perabot. Jadi debit ke kredit? Duit masuk ke duit keluar? Keluar. Jadi kredit. Okey, masukkan kredit. Okey, tulis tahun dulu. 2016. Berapa bulan? September 2. September 2. Okey, September 2. Apa butiran? Lah tak pejabat jauh je lah tak pejabat. Tersasul je. Perabot. Okey, berapa perabot? Cek ialah bank. Berapa nilai bank? 360. Okey, selesai. Okey, boleh ni? Okey. Alright. Okey, seterusnya. Nombor 6. Bayar kepada syarikat Selvi. Kita siapa kita? Kita mutu. Faham belajar? Walaupun nama awak ni depan ni Ahmad Junaidi, Jiha, Muaz. Belajar, bila buat soalan ni, awak ialah mutu. Awak bukan lagi Ahmad. Faham belajar? Jadi kena hati. Faham? Mutu faham tak semua? Bagus. Ramai mutu dah depan saya. Jadi belajar kena faham. Jadi kita mutu bayar kepada Selva. Jadi kena hati. Jadi kena hati. Siapa ni Selva? Kita bayar dengan Selva. Jadi dekat mana? Debit ke kredit? Dia masuk ke duit keluar? Kredit. Bagus. Bagus. Pandai mutu. Jadi 6. Okey. Tulis apa butiran dia? Bank. Bank. Betul. Bank. Okey. Bank jangan tulis lagi. Sebab kita nak keluarkan. Kita akan tulis bank dekat sini. Dengan cek 3,600. Tak payah tulis bank lagi. Kita tahu duit ni akan pergi keluarkan dekat bank. Betul. Tak payah tulis bank. Sebab ada tunjuk. Dengan siapa kita bayar? Jadi kena tahu. Kalau kita bayar hutang, mesti tulis nama. Jadi pembekal siapa? Selva. Ada diskaun 400 je. Ya, betul. Okey. Lepas tu jangan lupa diskaun. Kita bayar, lepas tu dapat diskaun. Berapa diskaun tunai kita? 400. 400. Okey, kita terima diskaun. Bagus Selva bagi kita diskaun. Okey, 400. Faham tak ni? Kalau berkaitan dengan hutang je, kalau kita belajar dokumen yang sebelum-sebelum ni belajar dokumen, belajar sebut je hutang, kita tak tulis hutang. Kita mesti apa? Tulis nama. Betul. Itu konsep accountant punya. Okay, nombor 10. Jual barang niaga berharga 1,520. Cek diterima. Dia masuk ke dia keluar? Dia masuk. Debit. Okey, debit. Tulis berapa hari bulan? 10. Okey, apa butiran? Yes, jualan. Bagus, jualan. Okey, dengan cek. Cek ialah bank. 1,520. Okey, 1,520. Okey, bagus. Okey, habis. Nombor 11. Belajar boleh tahan lagi dah sejam lebih juga ni. Okey, apa sikit lagi. Tunai dikeluarkan daripada bank sebanyak 500 untuk kegunaan pejabat. Ni apa pelajar? Apa maksud? Ni apa maksudnya? Kontra. Yes, bagus, kontra. Okey, siapa yang tak tahu kontra? Kontra maksudnya apa? Rekod 2 kali. Ini maksudnya situasi apa? Dia keluarkan. Keluarkan apa? Keluarkan duit dekat bank. Jadi bank ni akan keluar. Bank ni akan keluar. Okey, pergi mana? Untuk kegunaan pejabat, kegunaan kedai, kegunaan pejabat, kegunaan perniagaan. Sama maksud. Pelajar. Jadi maksudnya apa? Dia duit dekat cash ni, dekat kedai dah tak ada duit lagi dah.
Cash tak ada. Jadi dia keluarkan duit dekat bank, dia masukkan dekat tunai. Tunai ni apa maksudnya? Duit dekat kedai, duit dekat pejabat, duit dalam perniagaan. Faham ya? Jadi ni cash. Jadi pelajar, itu dinamakan kontra. Jadi pelajar, bila kontra pelajar, cikgu bagi tip, jangan tulis butiran dulu. Tulis nombor dulu. Okay, berapa nombor dia? 500. Betul? 500. Jadi tulis 500 dulu. Okay, tulis 500. Okay, apa butiran? Okay, kita keluarkan duit 500. Duit ni nak pergi mana? Kenapa keluarkan duit? Sebab duit ni adalah untuk kegunaan pejabat. Kegunaan pejabat tu ialah apa? Duit ni nak pergi dekat kedai. Tulis tunai. Tulis apa? Tunai. Berapa bulan? 11. Okey, 11. Okey, lepas tu pergi dekat tunai, duit masuk, tunai, duit dah bertambah dekat cash. Okey, duit ni dari mana? Duit ni daripada bank. 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 Okey. Siapa yang ikut kelas cikgu sebelum-sebelum ni, ingat tak yang cikgu ajar singkatan tu? B, T, T, B. Ingat lagi tak? Siapa yang ada join kelas-kelas sebelum ni kan? Cikgu ada buat singkatan untuk kontra. Jadi kena tanya. Boleh? Okey. Siapa nak tanya kontra ni? Okey, tarik jangan lupa. Tarik tak buat salah. Tarik sama dulu. Tarik sama. Okey. Cikgu nak buat tambahan, nak buat catatan K. Cikgu saya ajar K. Ada cikgu saya, cikgu dia ajar tulis kontra. Boleh dua-dua. Kontra ni tak penting. Ini sebagai catatan. Sebagai catatan. Okey? Okey. Cikgu, BTTB tu apa? BTTB tu ialah singkatan. Nak ingat singkatan dia. Singkatan dia. Ini apa? B. Ni B. Ni T. T ni apa? T ni tunai. T tunai. Boleh? T lah apa ni? T. Butiran dia T. T tunai. Okey. B apa? B ialah bank. Itu singkatan. Tapi kalau bagus, tak payah ingat BTTB pun tak apa. Yang lebih penting ingat apa? Yang penting duit masuk kat mana? Duit apa yang masuk? Duit apa yang keluar? Kena tahu. Lepas tu masukkan nombor, baru tulis butiran. Nombor dekat bank, tulis tunai. Nombor dekat tunai, tulis bank. Okey, Kausalya. Kausalya ni sama dengan nama anak murid saya ni. Okey, faham tak Kausalya? Boleh? Okey, okey, alright. Okey, nombor berikutnya. Sebelah nombor 15. Terima komisen secara tunai 200. Dia masuk ke duit keluar? Masuk. Dia masuk. Bagus, masuk. Tuliskan 15. Okey, apa butiran? Komisi. Yes, bagus. Tulis komisen pun betul, tulis komisen diterima pun betul. Paling tepat komisen diterima. Tulis komisen pun betul. Okey, secara tunai. Tunai apa? Tunai lah 200. Okey. Okey, nombor 20. Bayar sewa dengan cek berjumlah 600. Debit ke kredit? Kredit wang keluar, kredit. Okey, masukkan kredit 20. Okey, apa butiran? Sewa. Sewa pun betul, sewa dibayar pun betul. Berapa nilai dia dengan cek? Cek ialah apa? Bank. 600. Okey, bagus. Okey, bank. Okey, lagi. Seterusnya, apa lagi? Apa lagi soalan? Terima cek daripada kedai Rini berjumlah 2,400. Diskaun diberi adalah 300. Duit masuk ke duit keluar? Okey, duit masuk. Tuliskan tadi dia 21. Okey, apa butiran? Ini susah sikit. Apa nak tulis butiran? Apa dia? Cek jangan tulis. Cek tu ialah bank. Tak payah tulis cek ni. Jangan ada perkataan cek. Jadi tu apa? Kedai Rini. Bagus. Kedai Rini. Kedai Rini. Bagus. Kedai Rini. Jadi berapa nilai dia? 2,400 dengan cek. Kan? Cek ialah bank. 2,400. Okey, dah tahu dah. Cek bank tu menambahkan cek. Jadi diskaun. Berapa diskaun diberi? 300. Okey, selesai. Okey, boleh? Okey, 23. Cek yang diterima daripada kedai ini dipulangkan oleh bank kerana tak laku. Ni apa pelajar? Ni apa ni pelajar? Ni apa ni? Okey, cek tak laku. Dia apa? Rupanya Rini tadi bagi cek ni 2,400 tak laku. Kita kenapa? Ada pelajar mungkin tanya, cikgu, kalau dah tahu tak laku, kenapa rekod? Okey pelajar, kita tak tahu cek tu betul ke tak betul. Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Okey pelajar, cikgu nak lukiskan sikit. Ni bank, ni bank. Ini contohlah cikgu ambil Maybank. Maybank siapa yang mungkin ada bapak dia CEO Maybank kat sini, minta maaf lah cikgu gunakan Maybank lah, tenang. Okey pelajar cek. Cek. Okey ni cek. Okey cek ni pelajar
saya dapat cek daripada customer, cek daripada customer, boleh tak saya terus pergi Jasco, pergi shopping complex, terus bayar cek yang sama? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab apa? Cek ni ada nama, betul tak? Nama dia contoh Hadi, nama saya lah, letak. Betul. Saya kalau pergi pergi shopping, contoh pergi dekat Tesco ke, pergi kat Jasco ke, pelajar pelajar boleh tak? Tak boleh. Gunakan apa? Cek tu memang untuk Hadi saja. Jadi macam mana nak dapatkan cash? Dapatkan cash kita kena pergi bank lah, masukkan duit dalam akaun kita. Betul? Okey. Berapa hari nak masuk duit dalam bank? Berapa hari nak dapatkan duit? Nak dapatkan duit tu. Duit tu. Berapa hari nak dapatkan duit? Pelajar. Bila kita masukkan, pelajar, bank akan mengambil masa berapa hari? Masa 3 hingga 7 hari. Faham pelajar? Bila kita dapat cek, kita masuk bank, kita terus rekod. Bila masukkan duit dalam bank, jadi bank kita akan bertambah. Duit kita akan bertambah. Kita tak tahu, jadi kita rekod pun dalam buku. Rekod dalam buku. Ini buku. Buku apa? Dah tentulah buku tu nak. Faham pelajar? Kita terus rekod. Ali bayar, terus masukkan Ali. Dapat duit daripada Ali. Okey. Tapi pelajar, rupanya yang Ali masuk ni, bank rupanya dalam beberapa hari, bank baru bagi tahu yang duit tadi pelajar, yang sepatutnya kita dapat duit tak jadi dapat. Kenapa? Sebab dia adalah cek tipu. Senang kita lah. Cek tipu. Ali bagi kita cek tipu. Jadi duit tu dapat tak? Tak dapat. Betul pelajar? Jadi pelajar, kita kena keluarkan balik. Yang tadi kita dah rekod, Rini tadi, debit, jadi kita keluarkan balik. Okey, nak tulis apa? Berapa bulan tu? Nampak tak? Berapa bulan? 23. Nampak? Dia ambil berapa masa, berapa hari tu? 3 hari. Betul tak? Okey, 23. Tulis apa? Bagus. Tulis apa? Cek tak laku. Bagus pelajar salah. Salah. Tak boleh. Kena tulis apa? Cek tak laku tu sebab dia cek tak laku. Butiran dia ialah apa? Kedai rini. Kedai rini. Okey? Kenapa? Sebab nanti lepas ni kita nak buat kedai rini. Okey, sekejap lagi kita terangkan. Pelajar kita kena terangkan. Okey pelajar. Jadi kedai rini. Jadi pelajar kedai rini, berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Bank dia berapa? 2004. Okey pelajar. Diskaun? Diskaun nak letak mana? Okey, letak sini 300. Betul? Okey pelajar. Pelajar dah buat 300 kat sini. Lepas tu pelajar ambil pen, tanda X. Salah. Ramai pelajar buat kat sini. Salah. Ramai pelajar buat 300 dekat diskaun terima. Jadi pelajar nak buat apa? Lepas tu cikgu kata jangan padam. Tulis X seperti itu. Jadi pelajar tahu. Lepas ni pelajar buat macam ni salah. Diskaun ni diturut batal. Tapi tak boleh letak diskaun diterima. Kenapa? Sebab debit ialah diskaun diberi. Kredit ialah apa? Diskaun diterima. Jadi kalau pelajar letakkan kredit diskaun diterima 300, itu menunjukkan diskaun diterima. Butiran yang berbeza. Betul? Tapi bank boleh pula cikgu. Bank sebab butiran yang sama. Debit wang masuk, kredit ialah wang keluar. Faham pelajar? Diskaun, tak ada diskaun masuk, tak ada diskaun keluar. Faham pelajar? Diskaun, debit ni ialah diskaun diberi, belanja. Diskaun diterima adalah hasil. Komponen yang berbeza. Faham pelajar? Jadi 300 nak buat mana? Okey, 300 ni, kalau soalan buat jurnal am, kita akan repair dalam jurnal am. Tapi soalan ni, buku tunai jurnal am tak ada. Jadi, tak payah buat. Tak payah buat untuk diskaun tu. Biasa. Okey, clear tak? Faham? Okey, ramai pelajar salah, tulis diskaun diterima sini 300. Tak perlu. Tak perlu. Okey, tulis apa? Kedai rini. Okey, kalau nak tulis cek tak laku macam mana? Okey, kurungan saja. Kurungan cek tak laku. Sebagai catatan. Sebagai catatan, cukup. Tak tulis boleh tak? Boleh. Tak tulis tak. Okey, alright. Okey, siapa lagi nak tanya? Okey, boleh ni. Kira soalan ni dah menyeluruh sebenarnya. Soalan buku tunai nombor 3 ni, dia dah termasukkan soalan kebat. Maksudnya kalau cek tak laku, maksudnya diskaun diberi kat kredit tak payah. Tak payah tulis apa-apa, biar saja. Biarkan saja. Okey, biasa kita akan repair kalau ikutkan situasi sebenar, kita akan repair dalam jurnal am. Kita akan jurnal. Okey, itu sajalah. Tapi kalau soalan tu khusus jurnal am, buku tunai, buat macam ni saja. Itu je jawapan. Okey? Alright, jadi tandakan X ni jangan lupa. Nanti lupa pula, tak tahu buat. Okey, habis 23. Habis 26. Belian tunai. Duit masuk ke duit keluar? Duit keluar. Okey, tuliskan 26. Okey, apa butiran? Yes, belian. Belian tunai, masukkan dekat tunai. Berapa ratus? 900. Selesai. Okey? 27. Jualan tunai 1,200. Debit ke kredit? Debit 27. Betul, debit dapat duit, jual dapat duit.
Okey, jadi jualan. Tunai. Berapa ribu tunai? 1,200. Selesai. Okey, last. Jadi pelajar soalan nombor 3 dalam buku teks ni sangat bagus. Kenapa? Semua trik buku tunai semua ada dinyatakan. Okey, jadi pelajar buat je lah berulang kali. Okey, nombor 29. Masukkan tunai berjumlah 1,500 ke dalam bank. Apa maksudnya? Dia ada dua ni. Tunai ada, bank pun ada. Apa maksudnya? Kontrak. Dia masukkan duit ke mana? Masukkan tunai berjumlah 1,500 ke dalam bank. Faham betul tu ayat ni? Dia masukkan duit ke mana? Bank. Ya, betul, bank. Jadi situasi dia apa? Dia masukkan duit dalam bank. Okey, duit ni dari mana? Duit ni daripada tunai. Daripada tunai. Okey pelajar, kenapa jadi macam ni pula? Okey pelajar, biasa kalau kita berniaga, kita kan duit banyak dekat kedai. Betul? Takkan nak simpan duit dekat kedai. Apa nak buat? Kita keluarkan duit yang kita berniaga tadi dekat kedai, sebahagian kita mungkin nak berniaga lagi besoknya. Jadi kita tinggalkan sedikit je lah. Okey, tinggalkan berapa ringgit saja. Lepas tu pelajar, yang selebihnya masukkan duit dalam bank. Jadi keluarkan duit dekat kedai, kita akan tulis tunai. Berapa nilai? Bukan kolom tunai. Berapa nilai dia? 1,400. Faham pelajar? Masukkan duit ke mana? Masukkan ke dalam bank. Ini yang biasa peniaga masukkan duit lah. Okey, berapa nilai dia? 1,400. Okey, apa butiran? Cikgu kata tulis nombor dulu. Tulis butiran memang confuse. Okey. Tunai ni, kita keluarkan tunai. Nak pergi mana tunai? Duit ni nak pergi mana? Duit ni nak pergi ke bank. Okey, bank. Okey, duit ni masuk dalam bank. Duit ni dari mana? Tunai. Okey, jadi itu saja. Nak buat catatan kontra boleh, tulislah K. Tulis K. Jadi kontra dekat sini awak ada belajar dua jenis kontra. Satu, tadi pelajar kita yang tadi. Okey, satu lagi yang ada dua jenis kontra. Jadi kena tadi. Awak ada belajar dua jenis kontra. Okey, apa tadi? Jenis apa? Okey, tadi lupa. Tadi tulis dulu. Berapa tadi dia? 29 habis. Habis dah ujung ni last. Okey, yang kuning ni, kita duit kita dekat kedai dah tak ada. Jadi apa nak buat? Keluarkan duit dekat bank, masukkan dalam kedai. Faham tak? Okey, situasi yang warna hijau ni lah, kontra warna hijau ni, maksudnya apa? Duit dekat kedai banyak pula. Jadi apa nak buat? Keluarkan duit dekat kedai, masukkan duit dekat dalam bank. Itulah situasi seperti itu. Boleh belajar? Itu kontra. Okey, jadi dah selesai, kita imbangkan. Okey, imbangkan. Jadi pelajar garis, selang sebaris. Pelajar terus gariskan. Okey, cikgu gariskan lah. Okey, sekejap. Okey, alright. Okey. Jadi pelajar, kalau diskaun tak payah balance. Just total je. Diskaun just total. Okey, berapa jumlah dia? Untuk diskaun diberi 300. Okey, yang ni cikgu besarkan lah. Cikgu nak besarkan. Pelajar semua nampak. Okey, boleh nampak Okey, boleh. Okey, jadi diskaun diterima total je. Berapa ratus? 400. Okey, tunai kena balance. Jadi pelajar kena balancekan dulu. Tunai debit, tunai kredit. Mana banyak? Tunai debit, tunai kredit. Jadi pelajar kena balancekan satu-satu. Okey, tunai memang debit banyak lah. Kalau tengok nombor. Okey, tunai debit yang banyak jadi pembawah. Berapa nilai dia? Tolong cikgu total. 2,200, 500, 200, 1,200. Berapa pelajar dapat? 4,100. Betul? Okey, jadi kredit pun mesti 4,100. Okey, sekarang kredit kurang. Okey, berapa nilai kredit? Tolong cikgu cari. Berapa nilai kredit? Kurang. 2,300. Okey, kredit 2,300. Jadi kita totalkan mesti imbang. Apa butiran dia? Dia jadi baki akhir. Baki akhir dipanggil baki apa? HB. Baki HB. Okey, tarikh bila? 31 September. September 30 ke 31 pelajar? 31. 31 September. Okey, selesai. Untuk tunai. Okey, pelajar konsep yang sama. Maksudnya apa? Duit dekat cash, duit cash dekat kedai ada 2,300 je.
Okey, bank pula. Okey, bank. Kira bank debit, bank kredit. Mana banyak? Tengok nombor. Tengok nombor dah tahu dah. 9,320. Okey, debit berapa dapat? Okey, bank ni kena hati sebab bank ni dia boleh jadi bank overdraft. Betul tak? Jadi kena hati. Okey, jadi kalau debit ni, pelajar dapat apa debit? 9,320. Sekejap cikgu tulis sekejap 9,000? 320. 320. Okey, kredit? Berapa dapat kredit? Totalkan dulu kredit. 7,460. Okey, jadi yang mana yang banyak jadi pembawah. Okey, jadi yang banyak pembawah. Okey. 93, jadi kita letak ni. 9320. Yang banyak, 9320. Okey, jadi debit kurang. Okey, kredit kurang. Berapa kurang? Tolakkan. Supaya dia dapat imbang. Berapa nilai dia? Tolong cikgu. Jadi kita dah tahu ini adalah 7460. Okey, tolakkan supaya dia dapat imbangan dia. Berapa dapat? 1,860. 1860. 1,860. 1860. Betul? Okey, dah. Okey, betul. Okey, jadi pelajar, dah habis. Jangan lupa, pelajar kalau pelajar buat baki HP ya, pelajar tak pindahkan baki BB, dia anggap pelajar HP tak ada dapat markah. Jadi pelajar kena hati. Jadi pelajar mesti pindahkan. Okey, jadi pelajar, September bulan depan bulan apa? Nak tulis tahun tak? Tak payah, tahun yang sama. Jadi bulan depan bulan apa? Oktober. Pelajar, Oktober. Oktober OKT 1. OKT 1. Apa butiran dia? Baki BB. Okey, berapa nilai dia? 2,300. 1860. Boleh pelajar? 1860. Okey? Cikgu yang tunai salah. Tunai salah. Oh, cikgu tak kira, awak yang kira. Berapa tunai berapa dapat? 1,800. Yang mana? Yang ini? Baki HB tunai. Berapa dapat? 1,800. Okey, alright. Cikgu tak kira, minta maaf. 1,800. Betul? Cikgu kalau diskaun tak imbang tak apa. Diskaun memang tak imbang sebab dari yang lain. Debit diskaun dia beri, kredit diskaun dia terima. Mana boleh imbang? Sebab butiran dia berbeza. Boleh? Diskaun hanya total saja. Jadi ini berapa tadi? 1,800. Sekejap, cikgu betulkan ni dulu. 1,800. Okey, betul tak ni? Sekarang dah betul tak? Betul. Sekarang dah betul. Okey, tanya. Okey, siapa nak tanya? Cikgu, Ha. yang 1,800 tu dapat daripada 1,400. Tolak daripada sini. Dia tolak daripada sini. Debit, wang masuk, dapat 4,100 kan? 4,100. Okey, jadi yang ini, kalau kita totalkan ini, dua-dua ni, tak dapat 4,100. Jadi kita top up dengan apa? 1,800. Itu bahasa akaun lah. Okey, kalau nak apa situasi dia, ini adalah wang masuk. Dapat wang masuk. Okey, ini total wang keluar. Kita duit masuk, jumlah dia 4,100. Wang keluar, nilai dia berapa? 10, berapa tu? Berapa ribu tu? 2,300. Betul tak? Jadi berapa baki dia? Tolakkan. Duit masuk 4,100. Betul tak? Betul tak cikgu kira ni? Tolak dengan wang keluar 2,300. Betul? Dapat berapa? Last kali baki 1,800. Itu dalam situasi. Dalam bahasa akaun kita imbangkan. Okey, boleh? Kenapa cikgu letak baki BB letak baki letak debit? Oh, debit. Jangan sebut kiri kau kaki ni. Okey. Pelajar, apa saja pelajar? Konsep akaun HB ini baki akhir. Baki akhir bulan September. Jadi bila baki awal, apa saja akaun HB mesti dipindahkan baki BB secara debit dengan kredit, kredit dengan debit. Dia macam konsep akaun. Okey, kalau baki nanti kalau awak dapat sini baki HB dekat sini, baki BB dekat mana bulan depan? Dia akan jadi ke sebelah kredit macam tu. Okey, boleh? Itu konsep akaun Jadi untuk bulan depan, bulan apa? Bulan depan ialah bulan Oktober. Berpandukan soalan ni, bulan Oktober, duit dekat tunai dekat kedai ada 1,800. Duit dekat bank ada berapa? 1,860. Itu jawapan. Faham? Jadi kita buat kalau kita dalam situasi sebenar, nanti kita sambung pula apa duit masuk dekat Oktober, apa pula duit keluar dekat Oktober. Lepas tu kira balik. Setiap bulan kita boleh tahu berapa duit kita terkini. Okey? Alright. Okey, ada lagi nak tanya? Tanya lagi?
Okey, ada nak tanya? Tak apalah, ini kita kan belajar tak faham tanya. Betul tak? Okey, jangan malu-malu. Saya suka pelajar-pelajar tanya. Terima kasih atas pertanyaan. Okey, lagi nak tanya-tanya? Ada lagi tak? Ada nak tanya? Tak. Okey, boleh tak? Boleh tak? Okey pelajar. Okey, jadi pelajar cubalah buat yang soalan berikutnya. Okey, jadi nombor 4 ni buku tunai runcit. Tak apalah, buku tunai runcit nanti cikgu akan ajar satu khas topik buku tunai runcit. Boleh pelajar okey, jadi cukuplah untuk hari ni. Nak belajar jurnal am dah belajar, jurnal khas dah belajar, buku tunai pun dah belajar. Okey pelajar? Boleh? Okey, alright. Okey, alright. Okey, jadi cikgu ucapkan ribuan terima kasih lah. Okey, jadi pelajar ni untuk ni lah, pelajar sebelum cikgu tamatkan kelas. Okey, mana-mana pelajar yang mungkin nak buat ulang kaji tingkatan 4, nak bermodul, pakai modul dan sebagainya, boleh PM cikgu lah. Tapi cikgu buat kelas untuk berbayar setiap minggu. Pelajar itu promosi lah. Tapi kelas percuma pun cikgu buat juga, tak ada masalah Kelas percuma kita gunakan soalan-soalan yang mudah lah, yang sedia ada, yang ada pada awak. Okey, alright. Okey, itu saja. Jadi pelajar, kita jumpa lagi pada masa akan datang. InsyaAllah minggu depan cikgu masuk tingkatan 5 pula. Cikgu Sasli untuk tingkatan 5. Ya, memang ada. Semua video cikgu memang ni. Kalau Salia tanya, cikgu ada upload di YouTube? Ada. Semua soalan, semua kelas, cikgu terus masukkan dalam YouTube. Okey, alright. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Okey, sama. Jumpa lagi. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.